Baiklah, sekarang kita terus saja ke Sabah bersama dengan Profesor Madya Dr. Abdul Rahman Tang, pensyarah kanan program sejarah Sekolah Sains Sosial UMS, juga Profesor Datuk Muhammad Hamdan, Profesor Program Komunikasi Sekolah Sains Sosial UMS. Hello Prof berdua. Soalan saya yang pertama ialah sebentar tadi. Ya, dengar. Tadi dia tak tolak habis. Okey. Lubang dia masih ada keluar lagi. Sebentar tadi saudara Mosli Tarsad ada berkongsi sedikit insight dengan kita. Sebagai contohnya, dia kata BN akan terus menang di Sabah, tetapi ada beberapa kerusi yang akan jatuh, ya. Dan ada berbagai isu yang memain peranan penting dalam apa yang mungkin kita akan lihat dalam keputusan pada malam ini. Jadi mungkin kalau saya boleh mula dengan Profesor Madya Dr. Abdul Rahman dulu tentang apakah pengamatan Prof tentang situasi di Sabah dan bagaimana agaknya keputusan yang mungkin akan kita lihat pada malam ini. Macam ini, saya hanya boleh membuat satu perkara yang ramalan. Setahu saya pada kali ini pilihan raya ini tidak akanlah memberikan kemenangan yang begitu besar sebagaimana yang telah dinikmati oleh BN pada tahun 2008. Di mana pada tahun 2008 dahulu di pilihan raya ke-12 itu BN telah memenangi 24 kerusi dan parlimen dan 59 kerusi DUN. Jadi saya tidak fikir memandangkan keadaan politik yang berlaku di tempatan di sini, ia akan memberikan kejayaan yang serupa kepada BN kali ini. Pandangan Profesor Datuk Hamdan Adnan pula bagaimana, Prof? Ya, kerana isu kali ini nampak isu yang ketara, isu yang begitu dekat di hati orang Sabah. Maka kerana itu saya rasa ada beberapa kursi yang akan jatuh kepada pihak pembangkang atau pada sama ada PKR ke, STAR ke atau DAP, kerana ini adalah memandangkan isu-isu ketika ini adalah isu yang begitu dekat di hati rakyat Sabah dan ini akan dapat menambat hati mereka untuk mendapatkan sokongan. Ini yang kami rasalah. Dan juga faktor-faktor lainnya seperti kalau di bandar, lazimnya di bandar di mana kaum Cina ramai, mereka juga akan memberi suatu gambaran yang mencerminkan ketidakpuasan hatinya terhadap apa yang mereka rasa ketika ini, dan mereka akan memilih pada yang pihak yang dianggap boleh membantu mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka juga. Prof Hamdan, Kamarul di sini, Prof Hamdan. Ketika saya di sana beberapa minggu lepas pun kita ada berbincang tentang perkara ini. Masih lagi isu yang dominan itu antaranya di hati rakyat Sabah adalah isu bagaimana mereka dilihat sebagai komposisi di dalam Malaysia. Jadi bagaimana Prof melihat isu ini, terutamanya bagi pengundi muda, kerana ini dilihat sebagai pilihan raya yang menyaksikan kebangkitan pengundi muda dengan ramainya. Jadi jika isu di antara Malaysia dan bagaimana Sabah dilayan dalam Malaysia itu digarapi oleh pengundi muda ini, bagaimana agaknya hasilnya kepada keputusan undian? Ya, kali ini memang saya rasakan kaum muda ini adalah faktor dominan untuk menentukan ke mana jatuhnya kursi itu. Dan seperti yang saudara kata tadi, tentu sekali ia adalah yang dekat di hati mereka, seperti autonomi dan juga tentang pekerjaan, kerana banyak anak muda Sabah ini ke Semenanjung kerana sukar mendapat pekerjaan di Sabah. Itu sebab mereka pun berhijrah ke Semenanjung, dan kali ini saya nampak begitu ramai yang kembali untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Ini akan memberi suatu pengaruh kepada keputusan PR13 ini, kerana mereka betul-betul pulang untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Dan selain daripada itu, apabila saya tanya dengan mereka yang kita kata generasi muda ini nak menunaikan tanggungjawab mereka, kalau dulu mereka tidak merasakan sekuat itu untuk mengundi, tapi kini mereka merasakan begitu, dan mereka juga nak menunjukkan
bahawa di Sabah ini mereka perlu lagi kuasa yang mereka rasa telah terhilang seperti yang dicanangkan oleh pihak-pihak bukan BN. Prof juga unik ya, keluarga Prof semenanjung Prof, tapi sebelah isteri ada tempatan Sabah contohnya. Dalam konteks itu, bagaimana Prof melihat isu ini kalau kita lapiskan perasaan orang muda ini dengan pembahagian mengikut komposisi etnik, bumi putera, bukan bumi putera dan sebagainya? Saya rasa memang mereka nak merasakan mereka ni rakyat Malaysia tulen. Ya, dalam keluarga isteri saya misalnya, bukan saja saya kata Melayu totok, isteri saya dusun darat, anak saya tengah-tengah, tapi dalam keluarga di Sabah ni juga dari segi agama pun mereka, yang isteri saya Islam, abang dia SIB, adiknya seorang Katolik. Dia dari segi itu pun dia mempunyai perbezaan. Maka kalau nak katakan dari segi perkauman ini di Sabah ini, dia lebih kepada isu, dan isu untuk memastikan yang di Sabah ini terutama di kalangan orang dusun ni mereka tidak terpinggir. Sama ada kepada Prof Hamdan ataupun Profesor Madjad Dr. Abdul Rahman ya. Bagaimana peranan institusi pendidikan seperti UMS sendiri dan sebagainya? Kini UMS juga ada di sisi pantai timur Sabah. Bagaimana ini menerobosi apa yang kita bincangkan tadi, kerana lebih ilmu, lebih pendedahan yang ada secara terus kepada golongan muda ni juga mungkin memberikan mereka pengupayaan yang berbeza. Ya, saya nak lepaskan pada boleh. Prof Rahman, tapi sebelum itu saya nak sebut juga tentang bahawa perlunya anak muda ini mengenali sejarah dan memahami sejarah yang sedia ada, dan saya lepaskan kepada Prof Rahman untuk menjawabnya. Okey, dalam keadaan ini kalau kita menceritakan, kita membicarakan tentang pembangunan dan sebagainya, subjek-subjek yang paling relevan lah di sini adalah subjek social science, social science lah. Tapi matlamat penubuhan UMS ini lebih merujuk kepada sains dan sebagainya. Apa yang kami boleh lakukan adalah hanya memberikan pendedahan yang seluas-luasnya kepada mereka tentang ilmu social science, macam kerana saya di social science, mengikut keadaan semasa, iaitu up to date. Itulah yang boleh kami berikan. Dan bagi saya sendiri, bila saya mengajar sejarah tu, saya perlu memberikan idea-idea di mana sejarah ni tentang satu perkara itu perlu dipakai terus ataupun perlu difikirkan semua, atau revisionist.